Bab ke-57. Nabi SAW dan para sahabat membiarkan seorang darat sehingga dia selesai kencing di dalam masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW pernah melihat seorang darat sedang kencing di dalam masjid. Baginda SAW bersabda, biarkan dia sehingga dia selesai. Setelah orang darat itu selesai kencing, Nabi SAW pun meminta air, lalu menuangkan air itu di atas tempat kencingnya. Sepatutnya terjemahan itu kan, hak Nabi sabdanya, Nabi katanya, biarkan dia, sekat tu ya, bracket tu, okay? Sepatutnya situ, sehingga dia selesai tu cerita Anas pula. Sepatutnya gitu. Bukan sehingga dia selesai tu hak Nabi kata lagi. Tak. Cuba kita perhatikan. Faqala da'uhu hatta idza faragha, itu cerita Anas. Hak Nabi SAW katanya da'uhu, itu saja. Maknanya kalau dalam terjemahannya, biarkan dia, sekat tu je. Sehingga dia selesai tu cerita Anas pula. Setelah orang darat itu selesai kencing, Nabi SAW jadi sehingga dia selesai itu tak ada dah tu kira-kiranya. Itu kesilapan. Terus pergi, betulnya setelah orang darat itu selesai kencing, itu yang betul. Nabi SAW pun meminta air, lalu menuangkan air itu di atas tempat ataupun ke atas tempat kencingnya. Bab ke-58. Menuangkan air di atas air kencing di dalam masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah, beliau menceritakan ada seorang darat bangun lalu kencing di dalam masjid. Orang ramai mengatakan sesuatu kepadanya. Nabi SAW pula berkata kepada mereka, biarkan dia. Tuangkan di atas air kencingnya itu satu baldi atau satu timba air. Sesungguhnya kamu diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau menceritakan ada seorang darat datang, lalu dia kencing di satu penjuru masjid. Orang ramai menyergahnya, tetapi Nabi SAW melarang mereka berbuat begitu. Setelah dia selesai kencing, Nabi SAW pun menyuruh dituangkan satu timba air di atasnya. Bab baulis sibyan, bab ke-59, bab air kencing kanak-kanak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, dibawakan kepada Rasulullah SAW seorang kanak-kanak lelaki. Lalu kanak-kanak itu kencing di atas baju Nabi SAW.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta air dan menuangkan air itu di atas tempat kencingnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah daripada Ummi Qais binti Mihsan bahawa dia telah membawa kepada Rasulullah seorang anak lelakinya yang masih kecil dan belum lagi memakan apa-apa makanan. Rasulullah SAW terus meriba anak itu. Sejurus kemudian anak itu kencing di atas kain beliau. Maka Nabi SAW meminta air dan merenjiskannya. Beliau tidak membasuhnya. Nah, itulah beberapa dua bab dua bab yang kita baca ni ada beberapa hadis di dalamnya. Tiga bab tiga bab. Yang pertama, Nabi SAW dan para sahabatnya pernah membiarkan seorang darat sehingga dia selesai kencing di dalam masjid. Sebelum ni kita sudah baca banyak dah baru ni berkenaan dengan air kencing tu. Air kencing manusia ni berat hukumnya. Berat hukumnya. Tidaklah bermakna najis dia tu berat dalam istilah fiqh tu, tidak. Orang panggil najis mughallaz ataupun najasah mughallazah, najis berat, tidaklah makna lagu tu. Kalau makna lagu tu dia beza pula dari segi hukumnya mengikut ulama-ulama ni. Kalau mengikut Syafi'i, dia kata kalau najis mughallazah ni kena samuk lah. Kita panggil kena samuk tu 7 kali. Maksud samuk di sini dalam istilah orang kitanya iaitu basuh 7 kali. Salah satu daripadanya dengan air tanah. Itu maksud samuk tu dalam istilah kita. Kalau najis mughallaz, gitulah cara basuhnya. Dan najis mughallaz itu mengikut mazhab Syafi'inya dan mazhab Ahmad juga sama juga, iaitu najis anjing dan babi. Najis dia ke ataupun yang terkena jilatan dia ke dan sebagainya, terkena anjing babi itu jadi najis lah. Dan najisnya berat, orang panggil najis berat. Najis mughallaz tu makna najis berat. Bila berat kena buat seperti tadi lah. Begitu juga anaknya. Anak hasil daripada babi dan anjing itu. Anak dia tu walaupun mengikut setengah-setengah ulamanya dalam rupa lain. Babi sama babi anak dia dalam rupa lain, dalam bentuk kambing pun misalnya kita kata serupa juga. Ataupun babi tidak sama babi dengan anjing katakanlah, boleh anak tu serupa dengan salah satunya, serupa juga. Ataupun satu lagi, kambing dengan kambing tapi anak tu serupa babi ataupun serupa anjing, serupa juga. Anak tu tak boleh lah, anak tu. Ataupun babi dengan babi tapi anak tu anak zahirnya halal dimakan macam kambing ke atau sebagainya, tak boleh juga. Tak boleh berlaku. Berat setara tu lah maknanya kiranya. Itulah yang dinamakan najis berat. Mana walaupun dalam rupa halal dah pun tak boleh juga. Kalau dipastikan maknanya ibu bapa dia tu lah daripada dua jenis ni, siapa setara tu berat. Tapi mengikut setengah-setengah ulama, kalau rupa dia tu anak tu tidak langsung tidak rupa
apa nama ni, pak dia, bapa dia ataupun ibu dia, kalau rupa hak halal tak apa, tidak ada jadi najis mughallas. Tapi nak ayatnya ada yang siapa lagu tu, siapa lagu tu, dia kata itu kerana najis berat. Kemudian istilah najis berat ni dia tidak serupa pula satu mazhab ke satu mazhab yang lain, tak serupa. Itu kita rakyat saat ni mengikut Syafi'i. Tak apalah. Yang dikatakan berat di sini dari segi hukuman dan seksaan kerana dia tu berat. Dan amalan yang lain yang berkaitan dengannya tidak diterima. Dari segi tu berat di sini maksudnya, bukan berat tu kena sama. Basuh tu basuh sepahak lain-lain lah. Yang ni kalau bau dia sudah tidak ada baunya, warna dia sudah tidak ada warna dia, rasa dia tidak ada rasa dia, itu maknanya hilang, cara menghilangkannya. Yang maksudkan berat ni supaya lain-lain lah, supaya najis lain. Yang maksudkan berat di sini ialah dari segi hukuman dia, seperti dalam hadis sebelum pada nikah kita sudah tengok dah, kena seksa dalam kubur. Seksa dalam kubur. Pas seksa dalam kubur ni, seperti kita sudah bincang dah, tidaklah kerana sesuatu yang kecil, mesti benda tu besar. Mana kira-kira macam dosa besar lah. Tidak jaga diri daripada air kencing, itu adalah satu dosa besar. Pasal apa? Ia melibatkan benda lain pula. Semaya jadi tak sah, walaupun molek, semaya molek cukup syarat, cukup apa dia, rukun dia, apa semua cukup. Tapi dengan sebab tak ada ni, tak suci, tak diterima. Begitu juga boleh depan, kalau boleh mari ke depan lagi. Dari segi diseksa tu, hukuman dia tu berat. Bukan makna najis dia tu berat. Dalam istilah fiqh saat ni tu, najis berat tu lah sebab kita ayat tadi lah. Tapi dari segi dosa dia tu besar, dan ia melibatkan ibadat yang lain, tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah. Dari segi tu beratnya. Kira-kiranya dah berat gitu jadi berat lah. Berat benar. Sepatutnya dari cerita berat dosa besar gini, Nabi SAW cegahlah dalam apa keadaan pun. Tapi tidak gitu keadaan. Kalau kita tengok Imam Bukhari, cara dia cuba perhati, dia bila dia mari dia tinggi naik, dia turun. Bila turun dia naik pula. Ataupun dia kemah sangat, dia kita panggil perua. Dia buka, biar jadi terbuka, lega. Itu cara dia. Dia nak wayak cara dia buat lagu ni, sifat Islam tu memang gitu. Supalah macam hak ni berat-beratkan sebelum pada mana, sehingga nanti akan datang kita ni tak habis lagi, bak air kecil ni tak habis lagi. Di akhir akan datang kita akan jumpa ada sahabat yang kecingnya dalam botol benar. Tak kecing biasa, kecing dalam botol pasal dia takut ngecik. Dah dosa besar. Lepas tu dia tahu daripada hadis Nabi SAW, orang zaman dulu kecing-kecing ni, air kecing ni kalau kena kan, dia tidak memadai dengan basuh, gonyoh, gosok gitu tak jadi. Sabun kau tak jadi, dia kena potong. Kena guting lah, guting. Siapa tahu tu lah cerita hak sampai dulu dalam syariat dulu. Mana berat lah cara air kecil ni. Tetapi kalau kita tengok sini, Imam Bukhari buat berat-berat, lepas tu dia mari hak ringan. Kalau nak kiranya orang ni kencing, ni dalam tajuk kita duduk bincang ni, dia kencing, selain daripada kencing-kencing tu bukan kencing tempat biasa tu, dalam masjid. Masjid ni mana tempat paling suci lah. Kita panggil rumah Allah, tempat suci. Lain tak boleh iktikaf tersedut ayat lah ke mana pun. Kita panggil balasa ataupun musalla.
tempat semayang pun tak boleh nak i'tikaf. Tak boleh i'tikaf. Dan dalam Quran sebut banyak kelebihan masjid. Memakmurkan masjid, jaga masjid, kelebihan banyak lah. Kalau buat masjid, walaupun sebesar sarang burung je bahagia dia tu, Tuhan akan buat istana untuk dia dalam syurga. Gitu nah. Dalam hadis tu, mana masjid ni tak boleh main-main lah. Nak bercakap tak tu kalu tak boleh dalam masjid. Ni orang ni kencing dalam masjid, tempat suci lah kira-kira. Tetapi Nabi SAW lock dia, biar dia. Waktu kita nak tengok sini. Lepas tu bila sudah dia kencing, Nabi SAW ambil satu baldi air, suruh orang ambil, suruh sudah. Mana mudah pula. Itu yang dikatakan rakyatnya pula tu. Imam Bukhari nak cerita sifat Islam tu lagu tu. Hak dia kata payah tu pun sampai satu peringkat je. Lepas satu peringkat tu ya, tak ada dah hak payah. Supaya kita lah orang kan susah sangat. Sampai su tak kan dia nak. Tak ada su kan. Dia ada su. Lepas tu dia jadi mudah pula. Itu sifat hidup kita lagu tu. Dia jadi mudah gitu. Lepas tu dah mudah tak kan, mudah sama kan. Keturunan dia tu mudah sama. Ada, tidak lagu tu. Dia sampai satu ketika dia susah pula. Ataupun individu kau orang perseorangan, lagu tu juga yang dialaminya dalam hidup ni. Sakit sampai pesai selok orang panggil tu dah. Tak ada sera dah. Tak ada dah. Dia begitu. Dia ada wujud dia, lepas tu dia jadi tak ada berasa dah. Gitulah sifat hidup ni. Islam pun oleh kerana dia agama fitrah kan. Agama fitrah lagu itulah sifat dia. Dia susah. Dia senang. Dengan sebab itu kalau mengikut cara Bukhari ni, kalau orang sakit, orang uzur, dia berpenyakit besar dan sebagainya, dia kentuk dia tidak boleh nak kawal, jadi terkentuk semua. Hak lagu ni dimaafkan pula. Air kencing dia apa tak apa, kena boleh semayang, boleh apa, Tuhan terima pula. Tapi sampai satu peringkat. Kalau tak sampai situ tak boleh. Kena jagalah. Kalau tak sampai situ tak boleh, kena jaga. Hak ni lah dalam kaedah dia banyak. Dalam kaedah ni dalam kaedah fiqh kita, ulama-ulama buat gitulah. Al-amru idza dhaqa ittasa'a. Sesuatu perkara agama ni, apabila dia jadi sempit, dia jadi luas pula. Gitu sifat dia. Dia ada kembang kuncup, orang kata itu sifat agama. Ajaran dia pun gitu. Bila dia sempit, ketak, dia jadi lega pula. Begitulah juga ni. Imam Bukhari nak ayat tu lah. Walaupun benda tu besar pun, semayang sekalipun, air kencing kita duduk titik tu tak apa. Kalau dalam keadaan tadi, mazhab mana pun, mazhab Syafi'i sekalipun hak berat ni dalam masalah air kencing ni, mazhab Hanafi sekalipun hak berat dalam masalah air kencing, tak apa dah lagu tu. Usah lagi kalau hak lain, kalau orang lain, kalau hak lain Imam Bukhari gapo, Imam Malik gapo, tak ada duduk bungkus kau, tak ada duduk lapik kau gapo pun tak apa. Air kencing tu jadi tak apa kalau kena kain. Pakai kain tu nak guna semula, untuk semayang selepas pada tu pula boleh. Kain tu untuk orang lain pun boleh. Tapi kalau Syafi'i saat ni, dia untuk orang tula je, tak apalah untuk dia. Dia tak ada kain lain, tak apalah. Lepas tu dia kena jaga sedapat mungkin. Tetapi kalau mengikut Imam Bukhari, Imam Malik gapo ni, dia kata tak. Hak kena tu kalau dengan sebab tadi, dia tidak jadi najis. Kain tu orang lain nak guna pun tak apa. Hak kena air kencing dia, sebab air kencing dia tu tidak najis. Tengok dia jadi luah pula. Bila sempit dia jadi luah. Begitulah juga kita kena faham. Kita kena faham, jangan kita berasa susah-susah. Kalau kita nampak agama ni nampak susah, dia tidak susah sama. Dia ada seperekat je. Dia ada seperekat. Bila sampai satu perekat tu, dia akan jadi senang. Cuma kita kena tahu saja lagu mana nak buat. Kita dalam hidup kita ni bukan semua segar kan. Ada ketika uzur,
hak tua-tua, hak sakit ke apa tu. Islam ni oleh kerana dia ni agama ni bukan untuk orang muda saja, untuk orang tua juga. Bukan untuk orang sihat saja. Hak sakit pun ibadat tu ada kaitan juga dengan dia. Bukan kata hak sakit tu tak ada dah ibadat. Tak, dia tetap ada. Lagu mana nak mengatasi masalah orang-orang ni. Dia ada jalan keluar. Kita tengok di sini. Imam Bukhari nak ajar juga kepada kita cara sunnah Nabi SAW ni. Memang disuruh begini ajaran dia. Tetapi Nabi SAW ajar kita, inilah yang ditulis dalam nota 103 tu. Nabi SAW menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan. Begitulah sepatutnya sikap kita umatnya. Itu dia nak ajar tu. Dalam kehidupan beragama, inilah maksud Imam Bukhari dengan bab ini. Maksud dia itu nak rayak mana dalam beragama ni kita kena ada sikap ni, sikap terbuka, sikap luas, tidak sempit, tidak menyusahkan, tetapi memberi kesenangan kepada orang. Tak apalah. Mula-mula sekali Imam Bukhari buat mari hadis daripada Anas bin Malik. Dia kata Nabi SAW pernah tengok seorang A'rabi. Adalah tajuk tadi pun ada A'rabi. Siapakah yang dimaksudkan dengan A'rabi? A'rabi ialah, kita terjemah sini orang darat. Orang kita panggil, kalau tempat kita ni orang ulu pun orang panggil juga. Ile tu maksudnya orang bandar lah. Ulu tu maksudnya orang pedalaman lah. Kampung sangat, bukan kampung sikit-sikit dah, kampung sangat, di mana tidak sampai segala kemudahan berkait dengan tamadun manusia ni, tak sapa situ. Sikit-sikit je kalau sapa pun. Kalau kita lah ni tak tempat tak sampai air, kita kata air paip, elektrik tak ada, segala kemudahan pejabat itu ini tak ada, sekolah pun tak ada. Itu maksud orang ulu di sini. Ataupun orang darat. Darat ile. Kita kalau kita dia terjemah dari segi makna saja, nak kira serupa tak. Dari segi makna saja. Kalau kita darat ni maknanya dia kawasan lebih tinggi daripada ile. Asas silahnya. Dan orang-orang zaman dulu, bandar-bandar ni di sebelah ile. Sebab apa? Mudah nak pergi ke situ. Dia naik perahu. Jadi ke ile ni, ke tempat rendah kan, naik perahu tu dia ikut arus. Mudah. Tempat susah tu orang jarang nak pergi. Alah kampung ala ulu tu kita panggil. Ulu tu dia kena kayuh kuat benar lah pasal laut arus. Dengan sebab itu bandar-bandar ni kalau kita tengok sampai Kelan ni pun dia duduk di kawasan air, tepi sungai, tepi laut, di situ. Sebab mudah orang nak berkumpul dan barang mudah nak pergi, nak sampai situ. Sebab sampai dulu kenderaan, kemudahan pengangkutan ni tidak seperti ni. Jadi di situlah bandar ataupun orang panggil ile, tempat air pergi ulu, tempat air tu mari. Begitu. Tapi keadaan sekarang ni sudah berubah. Dia nak cerita asal. Sebab tu kita tengok misalnya Kota Baru ni, Kota Baru, tepi sungai, tepi sungai, mana-mana pun dia tepi sungai asalnya. Lepas tu kau kembali lah. Hak maksud orang darat ni, dari kalangan Arab ni tidak begitu. Bukan kena mengena dengan air sungai ke apa tak. Hak ni maksudnya orang hak duduk pada pasir, tempat tidak ada pembangunan, pada pasir seluas-luasnya, tak ada gapo. Pokok-pokok pokuran ada di situ. Sebab apa? Tidak subur. Tempat subur, ada pokok-pokok banyak, ada air sikit, air telaga ke, air kolam ke, itu menjadi tempat tumpuan dan jadi bandar lah situ. Dan kalau jauh, di padang pasir, tak ada hutan pun, situ orang panggil orang ulu dia nya. Bukan ulu tu maknanya punca air tu tak.
Ulu di sini ataupun darat di sini maksudnya orang yang tidak ada kemajuan lah di tempat dia tu. Tidak semesti Arab ni, A'rabi ni daripada Airaba ni maksud dia berkait dengan orang Arab saja dah. Tak mesti. Kalau tidak Arab pun. Jadi sebab tu kita kata dari segi makna dia tu yang dimaksudkan. Maknanya orang yang kawasannya, tempatnya itu tidak bertamadun. Tidak ada kemudahan-kemudahan seperti di bandar. Itulah yang dimaksudkan dengan A'rab di sini. A'rab tu maknanya orang situ lah. Satu orang yang ada kaitan dengan tempat itu dipanggil A'rabi. Tapi kalau Arab nisbah kepada dia orang Arab, Arabi orang panggil. Orang tak panggil Arabi. Itu dari segi bahasanya. Arabi orang Arab. Dia asal dia hanya Arab, bukan A'rab. Kalau ni A'rabi, asal dia A'rab. Oleh kerana orang Arab tu pun tempat asal dia tu pun tanah yang kosong juga. Tanah pada pasir juga. Tetapi pada pasir pun dia ada kawasan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman, ada juga sikit sebanyak. Di sini tak ada langsung. Arab ni tempat tak ada langsung. Jauh lah daripada kemudahan-kemudahan ini. Kalau ada kemudahan sikit-sikit tu pun payah juga. Arab lah. Tu begitu. Di sini maksudnya A'rabi. Dan orang-orang tempat ni dia tidak ada kemudahan. Belajar, adat resam dia, cara kasar lah hidup ni. Cara kasar. Orang nak boleh halus, nak boleh jiwa dia jadi seni, dia kena lama duduk satu tempat tu. Dia kena lama duduk satu tempat tu, tenang, duduk dalam tenang. Kalau orang tu sentiasa berpindah-pindah, hari ni rumah dia sini, esok rumah dia sana pun tak. Tengok keadaan, bawa kemah lah. Itu Arabi ni lagu tu, dia tidak tetap, tak ada tetap duduk satu tempat. Jiwa dia pun dia jadi kasar. Sebab apa? Memang dia kena kasar gitu. Dia kena lasak. Kalau tak lasak tak boleh hidup. Maka dia tidak dengar jual beli gitu, tak pergi buru sendiri. Dia kena kasar lah, hidup cara kasar, lasak. Adapun hak bandar tidak gitu. Di kalangan orang Arab tu ada hak bandar, ada hak luar bandar lah kita kata. Orang luar bandar. Hak tu yang dikatakan A'rabi. Mereka ni ketinggalan bukan saja dari sudut ilmu dan segala-galanya lah, ketinggalan. Nabi SAW bawa agama dia tidak untuk orang bandar saja. Orang luar bandar pun dia menjadi sasaran dakwah dia juga. Bila dia dakwah, macam-macam lah ada. Hak bandar, hak luar bandar, hak ulu kita kata. Mari. Ini cerita dia orang ni, dia mari ke masjid Nabi SAW. Semayan Islam lah dia. Islam. Semaya dengan Nabi SAW. Dalam riwayat lainnya, di sini semua kita baca ni tak ada cerita tu. Lepas pada dia semaya, dia pergi di bucu masjid, kecing situ. Sebab cara dia tidak ada bilik air, tidak ada tandas, tidak ada gapo-popo ni. Jadi serupa dah. Muka masjid pun tak ada beza dengan tempat lain, tak ada beza mana pada ketika tu. Pasir gitu je lah masjid Nabi pun. Hak lain ni kita tengok hebat begitu, mau luah begitu, mau tu asalnya gitu je. Tepi-tepi dia ada pagar sikit pun, pagar dengan daun-daun tamar gitu je. Bumbung dia tu pun gitu juga. Dia pun pergi ke penjuru masjid, kecil situ. Ni cerita kan ni. Sahabat Nabi SAW dah moga tahu dah kan, hak lama duduk tetap di Madinah tu, mendapat pendidikan daripada Nabi SAW sudah sekian lama. Mereka ni tahulah masjid ni tempat suci lebih daripada tempat lain. Walaupun kita kata tidak dihampar dengan kapek, kau tika, kau gapo. Mereka tu pun pergi. Ada yang kata, weh, gitulah kira-kira macam kita kata. Ada yang pergi melompat, pergi nak pegang dia tu. Macam-macam. Nabi larang. Tak usah, biarkan dia. Biarkan dia. Inilah yang berlaku. Pasal apa? Pasal sahabat tu tahu kan air kencing ni berat ceritanya. Lepas tu kencing dalam masjid, malah ke mana? Sebab tu dia, popok dia tu nak pergi tekan tu. Nabi SAW kata biarkan dia. Biarkan dia. Bila dia selesai, dituangkan air tempat tu,
selesailah kira-kira. Selesailah. Lepas tu dalam riwayat yang lain ada sebut, sini tak ada sebut. Nabi SAW panggil dia, royak ke dia dengan lembut sekali. Ini masjid, tempat ni tempat suci, tempat ni tidak layak melainkan untuk bersembahyang, untuk mengingati Allah dan gini-gini, tak boleh. Dia royak gitu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan orang ni kemudian lepas pada tu dia jadi seperti orang lain lah, terdidik, molek, dan dia pun duduk di bandar. Dia ingat semua cerita tu. Bila dia royak ke orang tentang Islam dia, masa mula-mula dia Islam, dia ingat semua tu. Rasulullah dia tak ada orang seperti dia, kata dia. Paling lembut dia menghadapi saya. Dia royak cerita dia tu pula. Dia nasihat saya tak jumpa orang lagu tu. Itu kesan dia. Dia ingat sampai bila-bila. Di sini dari segi pekohnya, Imam Bukhari nak cerita pekoh ni. Dia nak royak air kencing yang berat tu boleh disucikan dengan satu timba air. Cukup dah. Di sini Nabi SAW pun minta air, dituangkan air sekadar tu saja. Tidak disebut air itu sebanyak mana, tapi dalam riwayat seterusnya ada sebut. Dalam kitab Bukhari ni sendiri kita tengok iaitu satu baldi ataupun satu timba. Tapi timba di sini maksudnya hak besar sikitlah. Sebab kita kata baldi gitulah, tempat simpan air. Itu maksudnya. Bukan satu baldi hak kecil tu buat cebok air tu. Tidak. Baldi besar. Itu yang dimaksudkan dengan dhanu ataupun sajlan itu. Imam Bukhari nak cerita sekadar tu cukup dah. Berat-berat air kecil ni pun sekadar tu cukup dah untuk membersihkannya. Sekarang yang kedua dia nak royak, najis-najis ni dia suci dengan air. Air itu yang menyucikan najis. Tidak ada bahan lain yang boleh menyucikan najis. Itu yang kedua. Dia nak royak tu. Dua perkara. Tapi kita kata air tu, air jiru dengan air memadai satu timba air tu, tempat lagu mana? Tempat lagu mana dah? Kalau kita kata tempat yang bersemin, ataupun dipasang tile dan sebagainya, mana air tak boleh masuk. Adakah memadai dengan satu timba tu? Situ bahas panjang. Memadai dengan satu timba tu, kau lagu mana? Lepas tu nak buat lagu mana? Jadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah hak pandang berat ni najis ni, air kencing ni, dia kata tak padan lagu ni. Hak ni dia berkait dengan peristiwa hak zaman Nabi, dalam keadaan masjid dia tu. Hak bukan orang kata bersimin lantai dia tu, tetapi lantai dia hanya pasir dan tanah begitu saja. Di tanah Arab pasir tu hak banyaknya. Bila pasir kita jiru satu baldi, dia masuk, menyerap masuk ke dalam tanah tu. Jadi air kencing tu sudah ada dulu kan. Air ni mari ke atas, dia masuk dalam. Tu jadi suci bila masuk ke dalam. Tapi kalau dalam keadaan tanah tu kerah, kalau kita kata, kalau tidak simin pun, kalau kerah, tak masuk air, tak boleh nak buat lagu ni. Ni cerita dia kata dia khusus dengan masjid tu, hak tu. Sekarang yang keduanya, dalam riwayat yang lain dia sebut dia pergi ke penjuru masjid, bucu masjid, bukan tengah-tengah masjid cerita ni. Kalau kita andaikan bucu masjid tu tanah dia bukannya tanah gembuk, bukan pasir, tetapi tanah yang kerah lah, tidak menyerap air, pun boleh juga pakai. Hak sabaldi ni maknanya dia jiru tu jiru halah keluar masjid dalam bucu, bukan dalam masjid. Takkanlah bawa sahabat yang cerdik ni nak simbol alah ke dalam masjid pula. Mestilah dia pergi di bucu, dia simbol tu keluar. Sudah di bucu, mana di luar tu, di luar masjid lah. Kalau tidak, orang tidak panggil bucu. Ia kata memadai dengan satu baldi ni apabila tepat lagu tu. Kalau kita perhati, kata dia nampak tu. Imam Bukhari kata tak. Imam Bukhari dia ada cara dia keras juga dah. Dia tak.
Dia kata memadai dah. Satu baldi air sudah cukup. Kalau kita nampak sekali-sekali nampak dia kerah tu tak ada faedah kan. Tapi kalau kita learn ni, nampaklah ada faedahnya. Apabila masjid kita ni dihampari dengan kapet, apabila masjid kita ni disimin, apabila masjid kita ni tile dan sebagainya, setengah-setengah tu marmar kan lantai dia tu, anak kan. Satu baldi air, 10 baldi pun tak hilang tu kalau dalam masjid tu. Dia tak akan masuk, tak akan menyerak nak arat. Di sinilah nampak faedah Imam Bukhari riwayat. Satu baldi air tu kira-kiranya kalau kita buat lagu mana? Misalnya kapet, kita bubuh air, ketik air. Ketik tu sehingga air tu banyak berapa kali lah. Kita guna mop, kalau misalnya kita kata keringkan beberapa kali sehingga hilang bau dia. Kira-kiranya air satu baldi boleh menghilangkan kalau setara air kecil. Tu dia nak ayat. Kalau tidak, cakap kapet panjang ke tumor tu, besar ke tumor tu nak basuh, siapa dia nak pikul buat tubik? Lagu mana caranya? Siapa dia? Lepas tu kita kata kalau masjid tu tengah, nak boleh siapa keluar ni, habis juga benar lah kena basuh. Tuk siap letih lah tuk siap. Sebab apa? Bukan basuh situ saja, kena pergi bawa air siapa keluar. Masjid yang luar tu bayangkan nak buat lagu mana. Tetapi kalau kita ikut cara saat ni, kita pakai mop, kita kata sekali air, guna air lagi beberapa kali. Kira-kiranya nak kata banyak mana sangat air kecil ni, lebih banyak air sebeldi saat ni. Dengan air satu beldi sudah pasti boleh hilang. Bahkan ulama-ulama mengatakan dia ikut cara ni lah, tidak nanti sampai satu beldi, kira-kira sudah hilang, bau dia sudah tidak ada, cukup dah lah. Hak tu yang maksudnya tak sewi bau, tak sewi busuk. Bila hilang busuk, misalnya 2-3 cebok sudah hilang dah, cukup dah lah. Hak dia royak ni satu beldi ni, hak ni lebih dah ni, kan nak kira lebih daripada cukup dah dia ni. Kalau satu baldi besar cuma kita bubuh air tu, cukup dah tu. Kalau satu baldi kecil pun katakanlah sudah hilang bau dia, cukup dah. Sebab kencing ni tidak sama, ada yang kecil sikit, ada yang kecil banyak. Kalau kecil sikit, kira-kiranya boleh hilang dengan air yang sedikit. Nak royaknya di sini, hak disebut satu baldi ni mana lebih daripada cukup dah ni. Nabi SAW nak royak sebanyak ni. Kalau buang air kecil tu, kalau najis tahi mungkin lagu lain, tapi kalau air kencing, satu baldi besar tu lebih daripada cukup dah. Tu nak royak. Dan tak perlu kita kata nak basuh semua, buang semua kapet tu, ataupun basuh daripada tengah ni sampai ke tepi mesti kena mengalir air, tak mesti lagu tu. Bahkan dia boleh hilang dengan hal ni. Dengan satu baldi ni sudah cukup. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang mengatakan di sini Imam Bukhari nampaknya nak royak, masing-masing faham lah. Sebab Imam Bukhari tak royak maksud saya gini, dia tak royak, dia gitu je. Lepas tu orang lain lah faham pula faham. Dia faham satunya seperti tadi, maksud dia nak royak air satu baldi ni sudah cukup. Ada juga yang mengatakan Imam Bukhari ni maksud dia nak royaknya suci najis ini hanya dengan air, cara lain tak boleh. Tetapi ulama lain bantah, terutamanya yang pakai cara lain tu, yang pakai cara lain, seperti Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama dalam mazhab dia kata cara nak menghilangkan najis ni bukan satu-satu cara dia tu air dah. Bukan air tu satu-satu caranya untuk menghilangkan najis, dah banyak cara. Misalnya dalam kes ni, kalau kita kata tanah tu keras sikit lah, kita kata dia tak menyerap, kita buanglah tanah tu, boleh. Kita sodok siku tu, buang tanah. Kita kata sampai ke peringkat mana tak ada basah dah bawah tu, mana air tak sampai, sekat mana hak basah, kita buang sekat basah, suci dah. Itu salah satu cara nak menghilangkan najis. Tidak semesti dengan air. Kalau tak guna air sikit abuk pun boleh. Dia kata sini, dalam kes ni, hak sini ni, sebab kita maklum dah masjid Nabi tu dia batu-batu, dia pasir,
Dengan sebab itu boleh satu baldi itu dia menyerap masuk. Tapi kalau di tempat yang tidak begitu, lagu mana? Ni hijau ulama fiqh lah. Dia kata kita buat, kita sodok tanah tu sebanyak mana tempat basah tu, sekat tu. Bila sudah kering dah bawah tu, tak kena dah lah tu. Boleh nak semaya selalu pun tak apa situ. Nak semaya selalu pun tak apa situ. Itu yang kedua. Cara dia kata boleh. Yang ketiga, ni nak ayat ni. Ni bukan mazhab Bukhari. Mazhab Imam Abu Daud, mazhab Imam Hanafi, dia kata sesuatu yang najis dia boleh suci dengan kering. Apabila kering, air kencing tu kita lok situ, kering, sehingga kering tu sehingga hilang bau dia, warna dia pun tak ada. Kalau ada pun sikit-sikit gitulah, boleh, sudah hilang dah najis. Dengan kering tu sama ada kena angin ke ataupun kena cahaya matahari ke, tak kira. Ataupun kita keringlah dengan sesuatu, dengan pengering. Sekarang ni kan ada kan, pengering rambut, pengering. Kita guna tu, kita biar jadi kering cepat. Tidak guna angin hak biasa ni, tidak guna cahaya matahari dak, tapi kita guna hak tu biar kering. Kering itu pun dia boleh hilang juga najis. Gitu. Ini pendapat dia. Sebab dia pegang dengan hadis yang lain, iaitu zakatul ard yubsuha. Suci tanah ni dengan kering. Seperti tanah benda lain, kain dan sebagainya pun dia boleh jadi suci juga dengan kering. Kering itu boleh menyucikan juga. Ini dari segi orang-orang Hanafi dan Imam Abu Daud pegang lagu tu. Mana dengan kering. Selain daripada tu, najis dia tidak serupa. Hak ni perikat ni, hak ni perikat ni, hak ni setara ni, hak ni setara ni. Dia tidak serupa. Setengah-setengah tu dia memadai dengan renjis saja. Setengah-setengah tu dia memadai dengan sedikit air. Setengah-setengah tu dia padan dengan kita kata, kita kalau hak kena kasut kita. Sebab zaman Nabi dulu satu peringkat dia semaya pakai kasut, pakai selipar dalam masjid. Jadi kalau ada tengah-tengah jalan tu kena najis lebih kurang, dia pakai sapu gitu je. Sapu. Dengan sapu tu pun boleh jadi suci juga. Lepas tu sikit sebanyak ada lekat, dia tak kira. Supaya juga kita kata najis air kencing, najis kan? Berat. Begitu juga najis tahi, kita kata berat. Tetapi dalam Islam ada bagi satu cara kan, iaitu istinja dengan batu. Baik. Kalau istinja dengan batu tu, adakah zat bekas dia tu hilang? Dia tak hilang. Tapi buat apa boleh? Lepas pada tu nak semaya apa boleh? Buat apa? Sebab dia ambil kira kesukaran. Ambil kira kesukaran. Nah begitulah juga ni. Kalau nak kira nak basuh belaka, jadi sebab orang kita kan, memanglah bagus dari satu segi dia jadi bersih betul, tapi lama-lama dia jadi teruk. Hak waswah tu, cara waswah dia penyakit. Timbullah macam-macam lah. Hak tidak waswah pun dia jadi sampai habis. Kita kata kuku ni jadi punah. Kuku kaki, kuku tangan habis jadi punah. Pasal apa? Sebaya habis. Sebaya kita panggil. Maka sebaya habis sebab apa? Sebab kuat sangat guna air. Sikit-sikit air. Jadi demon ni dia tak mesti lagu tu. Dia boleh suci dengan banyak cara. Dan tidak semesti air. Orang panggil air mutlak ni air mutlak ni. Orang sebut air saja. Kalau air lain, misalnya cecair, cuka, boleh suci. Demo tu kata boleh. Asal hilang hak tu, cukuplah. Asal hilang, asal benda tu suci, sudahlah. Cuka ke, air jus ke misalnya, air jus buah apple, hak cair. Kita buat hilang dengan hak tu, dah tak ada air. Hak tu orang panggil air apple, air apa lah. Dia tidak sebut air saja. Ni air saja. Dia ada sebut air tu air ni. Mengikut mereka boleh. Begitu juga di kedai-kedai basuh ni kan, kedai dobi tu, laundry tu, dia ada basuh, dry cleaning tu dia panggil kan. Setengah-setengah cara basuh tu dia basuh dengan minyak gas. Bukan basuh dengan air. Bukan dia basuh dengan, dia tidak basuh dengan air. Kalau basuh dengan air punah benda tu. Baju tu, terutamanya baju sejuk tebal-tebal kan tak? Kalau basuh dengan air punah. Tapi kalau basuh dengan tu dengan cara dry cleaning tadi, tu dia boleh
Dia boleh kekal dalam kebaikan dia tu. Tidak kata jadi rosak. Jadi boleh ke tidak nak guna lagu ni? Kalau mengikut Damondi boleh lah. Kalau mengikut Syafi'i tak boleh. Mana boleh? Dia basuh ni, kalau Bukhari basuh ni kena dengan air lah. Tak boleh dengan benda lain. Sebab hak ni yang menyucikan. Ni bahan yang menyucikan. Iaitu air. Asal lagi tanah. Tanah tu pun untuk menghilangkan najis hukmi saja. Tanah tu ambil nak ganti air semaya. Kira-kira dari segi zahirnya tidak ada nampak suci, kau cuma ada. Tapi dah Tuhan kata lagu tu, Nabi ajar lagu tu untuk mengganti air semaya, tak apalah. Kita boleh terima hak tu. Tapi hak sebenar-benar menyuci, menghilangkan zat kekotoran itu air. Air mutlak. Bukan air kopi, kau air gapo, air teh, kau tak. Ada pun kata boleh. Air teh pun tak apa, asal hilang. Lepas tu kita kata kau teruk jadilah. Tak mesti. Boleh jadi dia menggunakan proses yang tertentu, dia tak ada bau. Kalau kita guna hak tu, mana ada kemudahan banyak untuk zaman lah ni. Hak tak saya pakai tu tak apa, biarlah. Tapi kalau hak nak pakai boleh, dia boleh guna hak tu minyak gas pun. Asalkan menyucikan. Sudah. Menyucikan. Ada setengah-setengah perkara tu hak nak suci tu bukan maksud suci kan, dia nak suruh hilang bekas dia. Tumpukan tu, kekotoran, dia tidak boleh hilang dengan hak lain. Tapi dengan minyak gas dan sebagainya boleh hilang. Itu maksudnya. Bukan maksud nak bau sedap saja. Bukan maksud nak hilang bau busuk tu saja. Tak. Banyak maksud basuh-basuh ni. Jadi bagi Damon ni dia kata ada banyak cara untuk menghilangkan najis. Cuma di sini disebut air lah yang paling mudah. Sebab apa tidak dibiarkan? Dah kalulah dengan kering tu boleh jadi suci tanah. Sebab apa Nabi tak elok? Biarlah. Dia kering, dia cuci sendiri. Apa dia tak kata gitu? Hak ni pula Imam Bukhari dan orang-orang sependapat dengan dia ni pula kata, apa dia tak kata gitu? Tak kata gitu sebab keperluan nak cepat. Kalau nanti kering lambat. Dia basuh gitu, dia boleh menyerak tu. Bila dia menyerak masuk ke dalam hak datah tu, air dah lah. Air hak suci ni nak semayang lalu dalam keadaan basah tu pun tak apa. Sebab orang masjid tu diperlukan penuh semua. Kalau nak nanti kering, lambat. Sebab tu Nabi suruh gini. Bukan bermakna dia nak royaknya ini saja satu-satunya cara untuk membersihkan. Bukan. Mana dia royak sini? Ini saja. Untuk membersihkan kena guna air saja. Tak ada cara lain. Mana dia royak gitu? Orang panggil dalam istilahnya, dia sebut ni tidak dalam bentuk hasar. Hasar ni mana? Lagu ni saja caranya. Bukan gitu. Dia royak sini, ini salah satu cara untuk membersihkan. Banyak lagi cara lain. Bahkan kalau kita kata tanah yang kerah, dengan cara kita curah air itu, dia kau melebar, kau meluas pergi ke kotoran itu. Sebab dia tidak menyerap. Dalam keadaan itu adalah lebih baik kita buang, kita sodok tanah tu. Kita buang tanah. Jadi kita tak boleh kata air ini, menggunakan air adalah satu cara yang terbaik untuk menghilangkan najis. Tak boleh kita faham gitu, kata dia. Itu dia. Inilah hak perbahasan dari segi fiqh. Walau bagaimanapun orang kata Imam Bukhari kata menggunakan air itu satu-satunya cara. Itu pendapat orang. Imam Bukhari kata kalau gitu. Dia royak hadis guna air. Boleh jadi dia pun nak royak tidak mestinya air. Banyak lagi cara lain boleh guna. Tidak jelas di situ. Tapi ramai ulama mengatakan Bukhari ni serupa dengan Imam Syafi'i dan lain-lain, dia pegang hanya air sahaja boleh menghilangkan najis. Padahal tidak jelas ni. Imam Bukhari pun tak kata begitu. Dia royak peristiwa yang berlaku. Itu yang dilakukan. Tidak bermakna jelas di sini Imam Bukhari itu sendiri berpendapat bahawa selain daripada air tak boleh digunakan, cara lain tak boleh digunakan. Tak jelas. Hanya pendapat ulama. Tak apalah. Lepas tu dia bab yang ke-58, bab menuang air di atas air kencing di dalam masjid. Membuang air di atas air kencing di dalam masjid. Hak tadi hadis tu lah je. Nabi SAW
Dan sahabat-sahabat dia membiarkan. Pada kalau orang kecil, lock dia. Lepas pada tu, cara mengatasinya ni. Maknanya tadi kalau orang buat benda salah, tak apalah salah dia. Tapi kesalahan tu kalau menyebabkan jadi kau membara lagi, kau besar lagi, itu tak boleh kita tegur, kita halal pada ketika tu. Bahkan kita kena biar dulu. Biar bukan bermakna kita tidak tegur kemungkaran, tapi dengan kita yakin bahawa kalau kita tegur, kalau kita buat, bertindak, dia akan jadi kau buruk lagi. Ini orang panggil mengikut kaedah fiqh. Kemudian ulama-ulama buat, iaitu irtikab akhaffid dararain. Irtikab akhaffid dararain, iaitu seseorang melakukan di antara dua perkara yang salah kedua-duanya, tetapi hak son ni hak lebih ringan kesalahan dia. Kita pakai hak lebih ringan. Kalau kita tidak dapat elok, tak dapat antara dua, hak ni berat salah, hak ni ringan salah juga, kita kena lakukan hak ringan. Kita kena lakukan yang ringan. Jangan kita tidak melakukan apa-apa. Itu hendak irtikab akhaffid dararain. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan ada lagi kaedah yang lain, idzab tuliyal insan bi baliyatain ikhtara ahwanahuma. Itu juga kaedah juga. Kalau seseorang itu mengalami dua kesukaran, dua perkara yang tidak boleh, dia hendaklah memilih yang lebih ringan daripada dua perkara yang tidak boleh. Itu kaedah dia. Banyak pakai kaedah ni kan. Kalau kita perhati pakai kaedah ni banyak. Lah ni kita dah pakai hak tu. Tapi kita tidak sedar ada kaitan dengan kaedah ni. Misalnya, lah ni kan sibuk sembuh nyamuk ni kan lah. Sembuh semacam dah. Setengah-setengah tempat. Macam di kawasan kita tu kan, kena sembuh nak ke mana? Dah nyamuk. Sembuh tu racun tu. Kalau nak kiranya kesan kepada kita tidak molek kan. Tapi apa yang terima belaka? Paling tidak kalau dia tak boleh, dia lari pada masa tu kan. Tapi biarlah dia nak masuk sembuh. Pasal apa? Kita pakai kaedah tadi, irtikab akhaffid dararain, ataupun kita pilih ahwana dararain. Hak lebih ringan. Mana lebih baik? Hak ni pun tak boleh, kita tak suka juga. Lepas kena ketik nyamuk, kena Aedes. Nyamuk tu, denggi tu, hak tu suka kah? Tak suka juga. Tak baik juga. Tapi mana tak baik? Kena denggi, masuk hospital, dengan kena sembuh metal. Lebih baik kena sembuh. Lepas tu nyamuk tak ada lah, mampu lah. Kita pakai hak tu kan. Kaedah tu dipakai. Nabi SAW sudah ajar dah dulu. Kecing tu pun tak molek. Dah memang tahu dah. Dia pun ayak sama dah, air kecing tu najis gitu gini. Tapi apa dia elak? Sahabat nak kita tegur, nak tekan lagi, dia kata biar. Dia pakai ni. Dia pakai hak ringan. Sebab apa? Kalau dia biarkan sahabat-sahabat tekan pergi, dia akan lari. Dia akan lari. Bila lari dah habis berecek, habis masjid lah. Lagi payah kita nak membersihkannya. Itu cara dia, bijaksana. Kebijaksanaan Nabi SAW. Biar dia setepak situ je. Mudahlah kita nak mengatasinya. Ya tak iya pun dia kecil dah. Ya tak iya pun dia kecil dah. Bukan dia tak kecil lagi, dia kecil dah. Bila dia lari, dia akan beleceh habis kursi, cemar habis satu masjid tu. Sebab apa dia lari ni jadi mitah pula dah. Parah benar lah lagu tu. Jadi banyak perkara hak tidak molek tu jadi maicoh pula dalam masjid dah. Ni pitah jadi polis curi pula dalam masjid. Jadi suasana tu tidak molek, nampak main pula. Dah lah kotor. Lepas tu nampak duk main pula, macam balah pula, berkejaran pula dalam masjid. Tidak sesuai. Dibiarkan. Sekarang yang keduanya boleh jadi kalau dia tu ada penyakit, dengan dia terkejut gitu, dia jadi sakit untuk dia. Dia orang jahil. Dia tidak tahu tu perbuatan dia tu tak kena. Dengan sebab tu dalam menghadapi orang jahil, orang sakit, orang bermasalah, kita kena faham. Kita kena faham. Sebab kalau kita buat gitu dia sakit,
Nak kan siapa yang bertanggungjawab? Kita lah. Begitu juga hak jahil, hak jahat, hak gapo. Cara nak mengatasi kita kena ambil cara yang paling ringan. Kalau mati seorang. Hak ni kalau mati ramai. Misalnya kalau berkait dengan ramai, mana baik? Baik mati seorang. Banyak kita kan dalam kehidupan kita bawa kereta, kalau kita gigit ni mesti tepuh dia ni, mati ni. Kalau kita gigit ni kita jatuh balik. Mana baik? Baik kita jatuh balik. Ataupun apa ni, kita tepuh tu kak, pengadai di tepi jalan tu kita tepuh tu dia. Mati kita tak pasti lagi. Tapi kalau ni kira derah ni, baik kita ni, tengok kita kena pilih hak lebih ringan. Banyak berlaku apa yang jadi terima juga. Walaupun kita mengesyorkan kalau berlaku begini, cubalah cari jalan yang lain. Tetapi dalam keadaan tak ada jalan, buntu dah. Awak kalau tidak habis melarat ni, kecil manis ni, kena kerak. Kena kerak. Pas suka kau kena kerak kaki tu, kaki jadi tak ada. Tak suka. Lepas tu duduk sakit, kau melarat lagi, suka kau? Tak suka juga. Apa nak kan? Tu yang jadi boleh terima, yang jadi saing tu. Pasal memang kita yang bijaksana, yang cerdik, yang ada akal ni akan pilih hak lebih ringan. Kita tak akan pilih hak lebih berat. Kecuali kalau kita ada jalan lain, ada tahu cara, ada perubatan lain, tak apa. Tapi kalau tak ada cara, salah ke kita? Kita tak boleh membinasakan diri kita, mencacatkan diri kita. Imam Malik kata tak boleh cukur misah. Sebab apa? Cukur misah jadi muslah, kata dia. Muslah ni mana mencacatkan rupa paras. Mencacatkan rupa paras kalau lelaki. Mana dia kata cacat? Mengikut Imam Malik. Tak secara lah Imam Abu Hanifah kata tak apa. Dia kata buat apa dia? Nak rayaknya benda lagu tu je. Tak ada sakit pun kerak misah tu. Tak ada sakit pun. Tapi dia kata jadi cacat, jadi huduh. Huduh tak boleh kita menghuduhkan diri kita. Apatah lagi kalau anggota yang memang berkait dengan kita begitu penting untuk berjalan. Dah jadi huduh benar lah kalau kita kata dipotong. Hak selama ni duduk nyoh kan kaki comel sangat dah. Tak ada dah lah. Hak kaki comel tu misalnya. Tapi dalam keadaan tu kita terima juga. Apa? Sebab kita ambil hak lebih ringan. Memang gitu. Kalau kita biar kepada manusia ni hak bijaksana, dia akan buat keputusan gitu. Nabi SAW lebih dulu telah buat. Daripada hadis ni nampak kecil gitu je, tapi beribu masalah ulama telah buat. Telah buat kesimpulan, telah ambil berdasarkan dia pandukan hadis ni lah. Ini pandukan hadis ni lah. Banyak kan. Boleh kita perhatikan hak lain-lain pun lagu tu lah juga. Hak lain-lain pun lagu tu lah juga. Tak apalah. Menuangkan air, ini cara mengatasi. Bila kita menghadapi masalah, lagu mana cara kita nak menyelesaikannya. Ini penyelesaiannya. Dengan tuangkan air di atas air kencing itu, di dalam masjid. Dalam hadis ni dia sebut ada seorang Arabi bangun muka dia semayang kan tadi. Kita sudah sebut dah berdasarkan riwayat yang lain. Asalnya dia bersemayang bersama dengan Nabi SAW. Semayang ni akhir dia nya ala ke ujung tu dia duduk kan. Bila duduk tu bangun. Lepas semayang tu dia bangun tu pergi. Dia pun kencing di dalam masjid. Di dalam riwayat ni dia sebut dia kencing di dalam masjid. Dalam riwayat satu lagi fi ta'ifatil masjid, di satu bahagian masjid. Dalam riwayat yang lain dia sebut fi nahiyatil masjid, di penjuru ataupun di bucu masjid. Mana kita kena tengok belakang lah. Kena tengok hadis itu belakang. Dia pergi situ orang pun tanawalahun nas. Orang ramai mengatakan sesuatu terhadapnya. Faqala lahumun Nabi SAW pun kata kepada mereka, biarkan dia. Dan cuahkan air. Ni dia kata ni riwayat ni dia buat kesimpulan dah lah. Bukan dia kata selalu lepas pada tu. Sebab tu dalam riwayat lain dia kata biarkan dia. Sekat tu saja. Memang dia kata
Selalunya pada masa tu sekat tu je. Tapi lepas pada selesai semua, kamu tuangkan air, satu baldi air di atas air kencing dia. Tu kemudian. Dalam riwayat ni dia gabungkan sekali. Kamu biarkan dia dan cuah. Dia tidak kata selalu cuah, tapi perawi ni royak lepas pada tu Nabi juga kata, kamu cuah air satu baldi atas air kencing itu. Fa innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kamu diutuskan untuk memudahkan orang, bukan nak menyusahkan orang. Kamu tidak diutuskan untuk menyusahkan. Dia sebut tu. Hak ni jadi kaedah besar pula. Hak Nabi sebut ni, kamu diutuskan untuk memudahkan orang, bukan untuk menyusahkan orang. Hak ni jadi kaedah besar. Jadi panduan sepanjang masa kepada pendakwah-pendakwah, kepada alim ulama, kepada orang-orang Islam yang berpandukan hadis. Hak ni cukup besar. Cukup besar makna dia. Kamu diutuskan untuk memudahkan, menyenangkan. Dalam riwayat yang lain dia sebut basyiru wala tunaffiru. Kamu gembirakanlah orang, jangan kamu meliarkan orang. Kamu jinakkanlah orang, jangan kamu meliarkan orang. La tunaffiru, jangan kamu meliarkan orang. Yassiru wala tu'assiru. Dalam riwayat lain, kamu permudahkan, jangan kamu payah, jangan kamu susahkan. Jangan kamu susah. Jadi banyak perkara kita ni di sini, kalau tak kena gaya agama Islam yang memang mudah tu, jadi orang akan berasa payah. Kalau tak kena gaya. Kalau kena gaya memang mudah sungguh, senang. Misalnya, kita selalu duduk mengajar ni kan, belajar hadis ni, banyaklah kita royak mazhab tu mazhab ni. Untuk apa tu? Untuk mudah lah tu. Kalau kita rasa tu mazhab lain tu, kita ni sini mazhab Syafi'i, tak ada masalah, cari payah lah tu. Kita mengajar hadis ni royak gini mazhab ni gini, nak suruh mudah lah. Sebagaimana kita boleh pegang hak Syafi'i, kita tahu kadang dia kuat setara mana, tak tahu kan. Hak lain tak tahu, lebih kurang kalau hak lain pun. Sebab apa yang tak boleh terima hak lain, hak adalah kemudah? Sebab apa? Sedangkan agama ni nak mudah. Dalam Quran apa pun sebut yuridullahu bikumul yusra. Tuhan nak mudah untuk kamu. Wala yuridu bikumul usra. Tuhan tidak nak susah. Itu Quran. Jadi Quran ada hadis serupa. Hadis ni sesuai dengan Quran. Bila begitu, dalam masalah mazhab itu susah. Tapi orang kita kadang-kadang dia jadi susah lah. Padahal nak buinya pitih je. Nak buinya pitih je. Sibuk pergi duduk tolak beras tu dah. Dia ada nak jual kau kawan tu dah. Kawan tu pun sedekah balik dia. Beras dia tu, beras tu rumah. Kenal? Kan duduk pakai lagu tu kan susah nak bui sebenarnya pitih. Tapi oleh kerana mazhab Syafi'i tak boleh, dia kena bui beras. Makan dah setempat. Jadi kena beras juga. Tapi beras tu payah jadi. Beras tu. Jadi dia sebenarnya pitih juga nak bui. Dia tak boleh pakai pitih selalu. Kalau pakai mazhab Hanafi, pakai pitih selalu, selesai lah. Pitih ni zakat, selesai. Ini zakat. Selesai lah, kan mudah. Hak mudah tu lah dipakai. Majlis kita kau mana-mana kau semua pakai lagu tu belakang. Dah lah ni tak nak pakai hak mazhab Syafi'i. Walaupun kata hak rasmi Syafi'i. Iyalah. Sebab apa? Sebab pakai hadis ni lah. Pakai hadis ni. Apabila nampak payah sangat, nampak tak ada maslahat dia, tak ada sebelah mana. Kalau bui beras, bui pula tu kalau mengikut mazhab Syafi'inya, esok nak raya. Kena jatuh dulu 5 hari ni. Nah. Malas. Gaduh benar lah. Pakai bui beras ada seguni pun dah. Nak agak dia, bukan dia nak makan beras tu. Beras tu ada dah. Hak naknya nak raya esok ni anak nak pakai baju baru, kasut baru nak kan. Masa mana dia nak dah jualnya? Kalau dia sama dia nak beli dengan dia pula susah. Kan susah tu. Tidakkah dengan cara kita buat gitu? Betul lah.
dari segi boleh, memang hak asal pun dia bagi dalam bentuk makanan asas setempat tu. Tetapi sekarang ni kita tengok orang bukan kekurangan beras, orang kekurangan piti. Keperluan orang tu gapo dia? Piti, bukan beras. Bila dia ada piti, dia boleh pergi belilah. Kalau pakai mazhab lain, masuk bulan puasa tu boleh dah nak bui zakat. Yang asal dia kata kena bui malam tu, mana tahu takut kita susah pula di hujung bulan. Bila kita susah, kita tidak perlu bui zakat. Orang perlu bui kita. Jadi kalau kita bui dulu kan, jadi menyusahkan. Dia nak mengelak daripada susah juga yang dia suruh bui kemudian tu. Tapi kalau bui kemudian kan, kemudian sangat malam raya tu, mana nak ada kawan ni nak pergi beli. Setengah-setengah tu tutup dah kedainya. Tak ada dah barangnya, beli kok orang habis. Kok molek-molek tu. Mana? Dari segitu kita nampak ada kebaikan. Hak ni pun untuk kemudahan juga, kemudahan orang susah tadi. Semua dia fikir bawa pakai usul ni pula, tak sewi susah, nak suruh mudah. Tapi kita pandai-pandai tengok, fikirlah. Kita ni tentu pitih banyak dah ke mana-mana pun. Luar biasa benar dah kita kata. Tak tahulah tu boleh berlaku. Kalau nak berlaku perat tiba-tiba mari dah. Kita pun kaya raya ni jadi lari habis, tinggal habis tu. Boleh berlaku. Tapi kira-kiranya dalam keadaan amal gini, sebulan lagi tu, kita makan gaji nak bulan mari dah. Tak ada gapo kalau nak bui dulu orang hak lagu ni. Hak kata suruh bui kemudian dia takut susah ni. Mana tahu takut dia susah hujung bulan. Dia pun maksud molek juga. Masing-masing ulama, kita atas kita lah pula nak pakai tu mana lebih sesuai dengan kita. Atas kita memang tidak mesti nak bui awal. Kalau bui saat akhir sebelum orang semayang, boleh lagi. Boleh lagi. Kalau nak bui zakat sebelum orang semayang raya, boleh. Mana siapa lewat setara tu, tak sewi menyusahnya kita. Maksud tak sewi susah juga. Tapi kita sendiri kan lebih tahu keadaan kita. Itu dari segi kita kata hak pakai mazhab ni. Hak pakai mazhab. Maksud sebenarnya nak suruh mudah mazhab tu jalan banyak, nak suruh mudah. Tak boleh ikut ni, kita ikut ni. Tak boleh ikut ni, kita ikut ni. Tak boleh ikut bawah, kita pergi ikut udara. Molek ada jalan. Dengan sebab itu adanya ulama ni rahmat. Jangan kita kata ada ulama pendapat dia kau tak serupa dia, kita kata kau pecah. Tak. Kau banyak jalan tu kau molek. Bukan tak molek, jalan-jalan ni. Jadi ulama pendapat pandangan mazhab ni jalan. Kau banyak kau molek. Bukan kau tak molek. Benda tu bukan kau banyak kau tak molek, kau mana-mana pun dah. Itu dari segi fiqh. Dari segi hak lain, amalan setengah-setengah orang kita kan. Zaman dulu ibu bapa ni dia tak ada psikologi. Tak ada psikologi. Setengah-setengah ibu bapa tu kan, kebetulan ayah saya ni tidak gitu. Dia jenis orang moden. Ni orang moden. Pendapat dia tu moden sangat. Tak apalah. Tapi setengah-setengah sains tu duk royak. Mujurlah kata dia. Aku dia kata dah, tak boleh ni. Seminggu sekali kena cukup kepala. Kena botok. Pasal apa ayah suruh botok? Tak boleh. Kalau nak jadi tok lebah mesti kena botok kepala. Jadi licin semua lah. Berapa ramai lah betul. Dan berapa ramai anak-anak muda remaja tak sih pergi ngaji agama. Pasal apa? Kalau ngaji agama jadi lagu ni botok pakai surban dah. Tak boleh pakai luar, kena pakai kain. Jadi benda gitu. Yang ditakutinya hak tu. Kita menakutkan orang daripada agama. Bukan mudah. Bukan nak menggalakkan jadi budak-budak ni jadi suka. Kita tengok kalau kena cara kan, tidak ada masalah. Hari ni berapa ramai orang nak mengaji agama? Pasal apa? Pasal cara mudah dipersembahkan. Tidak ada yang bercanggah sangat dengan perasaan dia, keinginan dia, jiwa dia. Sebab apa? Ngaji agama tak pakai piah tak apa, gila. Tak apa, pakai seluar apa tak apa. Ni kalau nak pergi agama kat, kalau dalam masjid kan kena pakai piah. Kalau tidak tak boleh. Jadi benda-benda lagu ni menyebabkan jadi orang jauh. Susah. Susah. Jadi kalau kita buat lagu ni dari segi pendidikan, dari segi gapo pun tak sih. Orang tak sih, tak minat.
Pasal apa? Nampak susah, payah. Gak budak-budak dia ada juga cilok dia kan, ketika-ketika dia nak ngepah tu orang kata dia nak menunjukkan comel dia gitu gini. Kalau kita suruh botok semacam dah, siapa dia nak huduh sepotoyo, dia kata dah sepotoyo. Lepas tu orang kita ni dia ni semua sebab apa? Sebab dia salah faham tentang agama. Hak salah faham ni kadang-kadang bukan orang biasa. Orang-orang alim pun dia salah. Jangan ingat orang alim ni dia betul belakang dah. Orang orang dia faham daripada mana? Sebab saya pun mengaji daripada latar belakang tu juga saya faham molek. Gapo dia masalah dia, pucuk dia. Dia faham daripada satu hadis. Nabi SAW kata utrukuhu kullahu ataupun ihliquhu kullahu awit rukuhu kullahu. Ihliquhu kullahu awit rukuhu kullahu. Kamu cukur semua ataupun kamu biar semua rambut tu. Mana kamu cukur buai semua ataupun kamu taruh semua. Mana tak gunting lah, taruh panjang kamu. Dua cara tu je boleh. Botak dia faham. Ataupun taruh rambut panjang. Nabi dulu taruh rambut panjang, tak apa kena nak taruh lagu tu. Tapi kalau taruh lagu tu supaya dengar pada masa tu puak-puak hippies pula dia tak si. Tutup guru zaman itu kan, dia tak si pasal menyerupai. Betul juga tu kan. Jadi hak adanya tinggal secara, iaitu cukup. Padahalnya hadis itu tidak maksud gitu. Nabi SAW tengok anak-anak Ja'far sepupu dia tu, abang kepada Sayyidina Ali. Tengok buat-buat ni dia cukur ke tepi ni, tinggal di atas saja. Sebab orang zaman ni ada kan, tak buat gitu. Dia cukur betul sini. Hak tua pada juga cukur sini. Ya cukur sini hak tua tu dia ada maksud pasal uban tu dah. Dia tak sini nampak uban sini dah. Jadi cukur tinggal hak atas. Nah. Macam-macam dalam amalan manusia, budaya manusia ni kan. Satu negeri ke satu negeri dia tak serupa. Setengah-setengah tu dia taruh sini saja. Banyak sini. Nah. Macam Cina, Jepun, apa-apa tu kan. Sini dia botok habis kot tepi. Ada juga kot tepi ni dia taruh, kat atas ni dia botok. Ada juga macam-macam. Nabi SAW tengok anak-anak Ja'far ni kot tepi-tepi ni dia botok. Datang ni je ada. Nabi pun kata, apa yang nampak sebuah anak burung lagu ni dah. Itu asal cerita latar belakang. Dia tak ambil kira latar belakang. Dia ambil askerak. Bapa nampak hudus sebuah anak burung lagu ni. Situ ketika Nabi kata, kamu cukur semua lah. Kalau nak taruh semua. Itu maksud dia berkenaan dengan peristiwa tu. Tak molek pasal cukur setengah, taruh setengah ni. Hudus. Sebab nampak hudus. Tak moleknya taruh semua. Ataupun kalau nak cukur semua. Kalau perlu untuk cukur. Soalnya Nabi SAW itu cukur sama ke? Dia dalam sepanjang hayat dia 3 kali. Itu pun ada sebab. Ketika pergi haji, ketika gitu gini, ketika tu. Bahkan di peringkat awal dulu, cukur kepala ni jadi tanda kepada puak-puak sesat. Puak-puak Khawarij tu cukur kepala. Puak-puak tu memang botok, malu. Ada pun orang-orang Islam, orang ramai-ramai ni alim ulama, apa dah? Dia molek. Kita panggil soal lagi, tutup guru zaman itu. Dia kata qazak tak boleh, qazak. Qazak ni maknanya bojeng dia panggil. Bojeng dah ke mana? Di atas ni panjang sikit misalnya sekut tepi ni, dia bukan cukur tak, tapi dia pendek sikit lah belakang. Tu tak boleh. Gunting biasa tu lah bagi kita lah ni gunting. Orang pergi gunting lagu tu lah. Di atas ni dia tidak sama pendek dengan tepi ni. Tepi ni pendek sikit, di atas ni panjang sikit. Lagu tu tak boleh. Padahal tak ada kena mengena. Hak qazak maksud tak boleh tu hak sepatut tadi. Hak sepatut tadi. Sama ada ikut budaya mana-mana. Apalagi kalau agama, ikut agama. Kalau agama buat lagu tu, lagilah tak boleh. Kalau tidak ikut agama, huduh lagu tu. Huduh. Rambut ni ada ni untuk comel. Nabi SAW pakai minyak rambut, pakai sisir. Sebab apa? Rambut ni perhiasan manusia. Perhiasan kepada manusia. Benda tu benda penting. Tiba-tiba kita buat. Ia buat lagu ni orang-orang alim. Anak-anak dia tu teruk-teruk lah. Lagu tu 2 minggu tak boleh lebih. Kena cukup. Menyebabkan budak-budak dia jadi liar, tak si ngaji agama, tak minat. Padahal asalnya
Tak ada kena-mena dengan agama benda tu. Tetapi jalan dia tu susah kan, tidak sesuai dengan jiwa dia, jadi lari tak si. Ini kalau dari segi pendidikan dulu, kesilapan orang-orang kita gitu. Itu berkait dengan hak pendidikan dalaman. Hak luar pula duduk royak. Kalau Islam gak lagu mana? Kalau Islam, orang kafir ni kena sonak ni kerak kau tu, kata dia. Takutlah. Berapa ramai tak masuk Islam gitu. Lepas tu juga kalau Islam kata, dia jadi lagu mana? Orang kafir kena pakai hitam belakang. Kafir zimmi, yang patuh kepada pemerintah Islam ni, dia kena pakai hitam belakang. Ataupun dia kena pakai zundar, dia panggil. Dalam kitab-kitab ada ni, benda lagu ni. Zundar ni mana tali khusus, ikat ni. Tanda dia ni orang kafir zimmi, bukan orang Islam. Kena pakai. Lepas tu rumah dia tak boleh besar daripada rumah orang Islam. Kalau kenderaan dia tak boleh hebat daripada orang Islam. Dia kalau jumpa dengan orang Islam, kalau lalu dia kena ke tepi. Kalau tepi dah dia kena masuk dalam parit. Itu yang dia ajar. Orang kafir mana nak Islam, pemerintah Islam lagu ni cara kalau duduk royak. Tapi kita kena faham benda-benda macam ni ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Sebab itulah yang kita ajak sangat, kembalilah kepada Quran dan Sunnah ni apa. Kalau nak kira kitab, misalnya dalam kitab Tahrir Tanqihul Lubab Fiqh Syafi'i karangan Syekh Zakaria Ansari, orang besar ada sebut benda lain. Bukan dalam kitab tu saja, hak lain-lain pun ada lagu tu. Baik. Dengan sebab itu orang-orang yang lepas tu dia kitab-kitab ini sebahagian isinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Hak ngaji undang-undang Islam dia ada juga melalui bahasa Inggeris, hak kafir ni. Sebab tu dia takut sangat kepada pemerintah Islam, undang-undang Islam. Dia duk baca hak tu. Silapnya siapa? Kita lah orang Islam. Tak kena cara mempersembahkan Islam. Bukan lagu tu caranya. Lepas tu duk bawa pula. Mazhab Syafi'i kata kalau orang kafir zimmi bunuh orang Islam, dia kena bunuh mengikut hukum Islam. Tapi kalau orang Islam bunuh orang kafir zimmi, tak kena bunuh. Orang perempuan bunuh lelaki kena bunuh. Tapi kalau orang lelaki bunuh perempuan, tak kena bunuh. Hamba bunuh orang merdeka, kena bunuh. Tapi kalau orang merdeka bunuh hamba, tak kena bunuh. Sebab apa? Dia pegang dengan ayat zahir. Kutiba alaikumul qisas fil qatla, al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Hamba dengan hamba, orang merdeka dengan merdeka. Lelaki perempuan sama perempuan. Baru sama. Kalau tidak, tak. Maknanya hukum ni lagu lain. Siapa dia nak pakai lagu ni? Orang Islam pun jadi keliru. Hak mana-mana pembebasan wanita dan setengah-setengah tu, dia maksud molek. Cuma dia salah faham. Diperkenalkan Islam kepada dia yang sempit. Hak lagu tu, dia nampak orang perempuan ni jaya, rendah sangat. Kalau orang perempuan bunuh lelaki, kena bunuh. Lelaki bunuh perempuan, tak kena bunuh. Tak mesti lagi. Padahalnya ulama bahas panjang lagi hak tu. Yang mana kita tidak nak bincang hak tu. Lalu ni semula bila siapa tepat dia, kita bincang hak tu. Tidak gitu langsung maksud. Lepas tu, ini sebabnya kita nak buka sangat ni, mengajar hadis ni, nak royak Islam ni luah. Jangan bergeser hak itulah segala-galanya Islam. Itu satu pendapat dalam Islam. Satu pendapat, bukan segala-galanya. Kalau orang perempuan tak boleh ngaji Quran, orang perempuan tak boleh semayang, mari kota, tak boleh ngaji Quran, tak boleh goni, tak boleh goni, banyak perkara sangat. Banyak perkara sangat. Kenapa? Hak ni hak jiwa merdeka ni, hak perempuan, hak berpendidikan tinggi ni, berpendidikan barat ni, nak sama antara lelaki dengan perempuan. Dia nampak perempuan ni dihina. Apa salah dia? Dari satu segi, kalau dia berasa lagu tu, dia berasa orang ngaji, orang berpendidikan, silapnya silap apa? Orang yang mengajar Islam, dia tidak royak molek, tidak muyassirin, tetapi muassirin. Tidak mubashirin, tetapi munafirin. Tidak menggalakkan orang, menyukarkan orang kepada Islam, tak, tapi meliarkan orang daripada Islam. Hak tidak Islam, kau jauh. Hak Islam dah pun tak faham juga, keliru. Sebab apa? Sebab saat ni lah cara tu tak kena.
Padahalnya sebahagiannya kita sebut dah berkenaan dengan mari kotor gapo tu, tengok mazhab Bukhari, mazhab ni serupa, sama taraf dengan hak tu, hak lain tu pun. Apa ya kita tak boleh pakai, tak pernah dengar. Maknanya kira-kira setengah daripada kita ni sebelum pada ngaji ni tak pernah dengar lagu tu. Bahawa orang perempuan boleh mengaji Quran walaupun mari kotor. Tak pernah dengar. Sebab ini ada satu cerita. Ada seorang cikgu tu, dia royak ke saya. Dia kata dia jumpa dengan seorang ustazah, sama-sama mengajar lah sekolah. Lepas tu dia tersebut, oleh kerana dia tahu cara ni, dia tersebut kepada ustazah tu, mana boleh orang perempuan mengaji. Masa muka selalu ustazah, lepas pada tu tak apa nak kecek dengan dia. Tengok. Sebab apa? Ustazah tu dia merasa dia mengaji tu habis dah. Sekat tu Islam ni segala-galanya sekat dia mengaji. Jadi tak ada pasal-pasal cikgu saat ni kena masa muka. Sebab tu dia tak berani nak kecek, tak sih. Sekali lagu tu kan sampai jadi baloh masa muka apa kerja. Ini silap sah. Ustazah tu sepatutnya dia itulah yang buka fikir orangnya mudah. Betul. Tapi orang ramai ni payah nak terima. Tapi kalau awak nak pakai, itu ada satu cara lah. Sekurang-kurang dia royak gitu ke? Kalau tak berani lebih luah lagi, dia royak gini, tak. Dia bertindak macam orang ni bawa ajaran salah. Kalau lagu tu salah, Bukhari salah. Bagi kita duduk menyohor sangat Bukhari tu, gap dia. Imam Bukhari tokoh besar tu, gap dia. Dia ni pembawa ajaran salah lah kalau lagu tu. Berat tu. Tetapi inilah bendanya, kenyataan. Dengan sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang banyak benda yang mesti jangan berhenti situ. Kena ngaji lagi, tengok lagi, cari lagi hak lain. Jangan mudah putus asa, jangan mudah berasa itulah Islam. Jangan. Sebab Islam dia tidak bercanggah dengan logik. Islam dia tak ada merendahkan mana-mana golongan, tak ada. Orang kafir sekali serupa. Dari segi setengah-setengah perkara. Misalnya hak nyawa, hak harta, hak apa, serupa ya. Tak boleh kita kata boleh buat gitu kepada orang kafir. Ni setengah-setengah tu dia ajar. Boleh. Lepas tu dia ajar tu pula benda pelik pula kan. Benda pelik ni jadi tak nampak sungguh. Tak nampak sungguh. Tapi boleh curilah. Ambil barang banyak mana pun tak apa, dia tak nampak. Tak boleh lagu tu. Orang kafir pun tak boleh. Jadi buruk nama orang Islam. Nabi SAW tak boleh buat kerja lagu tu. Hak bolehnya kafir harbi ya. Tapi kita tahu mana harbi ke tidak harbi. Dalam keadaan Islam tu dikemukakan, maknanya orang kafir tu sendiri tak faham Islam ni apa. Hak mana so Islam, dia tak tahu. Macam mana kita nak menentukan dia ni musuh Islam, dia tak suka kepada Islam. Bahkan yang tak suka kepada Islam tu pun kerana dia faham Islam yang tak betul royak ke dia. Macam tadi. Macam tadi royak. Kalau lagu tu siapa dia nak cara memerintah Islam. Itu baik nak. Sebab tu yang setengah-setengah kita tengok dia cerdik, tapi apa? Sebab dia tidak kembali lagi pengajian dia, pembacaan dia berhenti sekat tu. Sekat dia ngaji undang-undang dulu, hak dia faham Islam lagu ni dia diskriminasi antara rakyat dia. Hak kafir dengan bukan kafir orang Islam tak serupa. Jadi dia tak sih peci kepada Islam, anti sangat. Siapa kata lakoh mayak dia dululah, macam-macam. Dia orang cerdik. Apa berlaku begini? Kerana silap. Silap. Banyak perkara sebenarnya silap kita ni. Kesilapan kita, kesalahan kita orang Islam ni pun banyak sangat sebenarnya. Bukan orang biasa tu cara dia. Hak mengaji ni pun banyak juga. Itu dari segi ni, dari segi sejarah, dari segi gitu, ini banyak lagi lah. Dari segi undang-undang pun banyak perkara. Jadi hak naknya kita kena muyassirin, mudah. Jangan jadi payah. Walam tub'atsu, Nabi kata kamu tidak dibangkit, tidak diutuskan. Mana kerja kita orang Islam ni bukan main-main. Kita diutusan, dibangkitkan, dilantik untuk buat kerja ni. Setiap orang Islam, kamu. Dan bukan untuk sahabat saja. Sampai kemudian ulama pakai. Ni kerja kita, tanggungjawab kita. Kalau kita buat tak betul,
Sebab boleh dia awak tak betul, dia kena dakwa juga, salah juga. Dia yang jaga keamanan, tiba-tiba dia yang menceroboh. Lagi berat. Lagi berat. Ini orang Islam diutuskan untuk tu. Bila kita pernah bagi kemudahan pada orang, kita duduk tengok banyak perkara yang kita duduk sebarkan, itu yang menyusahkan orang. Banyak perkara susah. Banyak perkara susah. Hak mazhab tu pun satu perkara besar juga. Di situ banyak pula yang menyebabkan jadi tertutup fikiran orang Islam. Mazhab saja, tidak terbuka mazhab. Bukan makna salah nak bermazhab, tetapi biarlah dalam batasnya. Janganlah mazhab tu lebih pegangnya daripada hak Nabi. Sebab mazhab tu satu pendapat, satu. Janganlah sampai rugi kita orang Islam. Janganlah sampai ketinggalan. Setengah-setengah tu ni fahaman dia. Orang Tino tak boleh mengaji, tapi lah ni kurang benar. Ada hak fahaman lagu tu je. Pasal apa dah duk bawa Islam betul, lama-lama dia jadi tertutup lah waktu tu. Dulu ada di antara orang kita tak sih ngaji, orang perempuan tak boleh ngaji tinggi-tinggi, paling tinggi sekat jannah tak boleh. Orang perempuan ni kalau ngaji banyak, pandai mengorak, tulis surat cinta kata dia, macam-macam fahaman. Apa yang kena atas orang perempuan semacam hak ni lah yang jadi buat pembebasan wanita ni marah sangat, dia jadi perang ni. Sebenarnya dia ada juga latar belakang dia tu. Ada. Kesilapan ni buat ulama ni. Ulama buat kerja lagu tu. Kita boleh terima, boleh faham. Setengah-setengah ulama kita buat apa yang keras sangat dulu. Dah nak atas anak sekolah pakai kok tu. Betul. Betul lah dia berkeras. Biarlah jahil tak kerti pun. Tak kerti bahasa Inggeris, tak kerti gapo. Tapi tidak berdosa. Betul. Jadi kita tak boleh menyalahkan dia 100% juga. Tetapi dalam keadaan semua sudah cukup, semua jaga dah batas-batas dia, tak boleh juga letak kesalahan tu kerana benda-benda yang tidak ada asasnya, yang kukuh. Itu bukan dia tu. Bukan dia tu. Jadi benda-benda yang seumpama ni banyak berlaku dalam masyarakat. Banyak berlaku dalam masyarakat. Bu'ithtum, kamu diutuskan, dibangkit untuk memudahkan orang. Cuba kita faham molek waktu semua setiap kita ni gitu. Cuba buat gitu, kan senang. Ni kak orang boleh kata hotel fahaman Islam lah dia tidak maju, hotel fahaman Islam lah dia nak cari rezeki payah. Jangan orang boleh kata begitu. Misalnya lagu mana? Apa bukti? Misalnya kita tengok sini orang duk jual ketan, duk jual soto kan kaya. Boleh pitih kalah kan. Hak berniaga besar tu lagi lah boleh banyak. Sikit-sikit pun boleh juga. Dah kalau haram benda tu. Kalau mazhab Hanafi dia kata haram, kita duk kemah-kemih pegang dengan hak tu, tidak kau jadi betul orang duduk kata tu. Telur piung orang jual, boleh harta, boleh buat pitih. Ni tak boleh jual telur piung haram. Apa yang kita terikat gitu semua tu, tapi hak tu tak kena kita. Kita tak apa serahlah. Kena ke orang lain, hak pakai mazhab lain. Mazhab Hanafi. Memang banyak pendapat dia hebat. Hak ni pun hebat cara dia. Biar ke dia lah hak tu. Tapi masalahnya kita nak terikat orang ni apa? Tak ada lah punca tu. Sedangkan negeri misalnya macam kita. Sebab tu saya duduk perhati banyak negeri-negeri ni pilih mazhab dia ada kaitan dengan makan minum juga. Itu benda besar. Syafi'i sini. Sebab apa? Syafi'i memang bebas makan makanan laut. Nak mana kita sekeliling laut. Dia pakai Hanafi situ susah. Sebab dia nak boleh terima payah orang duduk biasa dah. Makan ketan, makan udang, makan soto, makan gapo, tiba-tiba bagi koyak tak boleh, haram. Dia tak boleh mari. Hak lagu tu dia tengah-tengah, negeri tengah-tengah jauh daripada laut. Memang. Kalau pakai juga susah. Kalau nak jual pun tak laku dah, orang ramai tak nak selera dah. Tengok pun nak mutah. Lagu mana?
Dengan sebab itu kita biar terbuka. Jangan siapa jadi menganut agama Islam tu jadi siapa jadi orang boleh kata jadi sebab mundur. Tak boleh lah betul. Tak boleh lah betul. Dengan sebab itu mazhab-mazhab ni dia kena pada-pada juga. Tak boleh duk kemah keming sangat. Macam hak tadi tu tidak kena kita lah, tapi kena orang lain. Orang lain. Kena ke hak lain. Kena ke dia pun rugi juga. Jadi orang Islam pakai tak cara dah. Sebab apa? Kalau jual apa haram, hasilnya haram. Makan harta haram. Siapa tahu? Sedangkan haram tu haram yang muktamad dah kau haram yang masih khilaf. Kena tengok dulu situ. Kalau haram yang masih khilaf, banyak lagi lah benda-benda hak boleh kita bertolak ansurnya. Banyak juga ia jadi orang keliru ni mazhab tak kena cara. Itu benda yang kita kena faham. Sebab apa? Mazhab ni tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisah dah daripada masyarakat kita Islam di mana-mana pun. Tapi biarlah bersederhana. Jangan lebih-lebih. Kita nak bawa hak mudah. Jangan dibawa hak payah. Kalau nak bawa kepada puak-puak hak siam, misalnya hak makan katok ke apa, kita kata tak boleh. Dia duk menegogo tu. Bila nak masuk Islam, boleh masuk Islam. Kalau Tuhan buka hidayah, boleh. Hak belah mana-mana pun boleh. Tapi kira sebab biasa tu, sebab musabab ni susah lagu tu. Tak usah bawa hak tu. Betul mazhab Syafi'i tak boleh, tak usah bawa hak tu. Jangan sebut. Kalau dia tanya, tak boleh. Itu satu pendapat. Wayak molek, dia boleh terima. Wayak molek, itu satu pendapat. Bukan Islam semua sekali lagu tu. Kalau nak makan hak tu pun tak boleh jadi sempurna ke iman kamu. Boleh. Makan bewok ke misalnya dah. Kita tak makan, kita tak boleh. Hak boleh, hak kata boleh tu. Hak kata boleh tu memang boleh. Dah mazhab dia semaya sepuluh kita juga, puasa sepuluh kita juga. Tak tahu lagi darjat dia di sisi Allah. Siapa dia hak lebih? Tak lebih dia. Kita nak nampak salah di makanan tu, padahal tu tidak salah lagi. Benda masih khilaf. Sebab tu dia kena nak bawa Islam tu biar molek. Jangan siapa orang jadi takut, liar, jadi nampak mundur Islam. Tak boleh buat kerja aku lagu ni. Moga dia kerja dianya goreng katuk, buat sup katuk. Biarlah kita hak mengajar ni, kita pun tak makan juga, tak boleh juga, mutah juga. Kalau orang boleh, tapi royak tu royak molek. Royak molek. Itu saja maksudnya. Tak apalah. Luahlah sini ni. Kalau nak buat perbandingan kat contoh, kat banyak benar lah, luah sini. Dalam riwayat yang seterusnya, iaitu ada seorang Arabi seperti itu juga. Bila dia selesai kencing, Nabi SAW suruh cuba air atas air kencing itu, seperti itu juga. Seperti itu juga. Jadi oleh bab soal lagi ni, kalau kita begini panjang pula ni kan. Kalau kita berhenti sekat tu dulu, kita bincang selalu, ada apa-apa persoalan ke, bagus juga. Nampaknya kita berhenti sekat tu lah. Kalau ada kemuskilan ke berkenaan dengan ni, insya-Allah boleh. Ini soalan daripada Muslimat ni. Lagi sikit. Siapa? Ada juga pendapat. Ada juga. Tapi pendapat yang masyhurnya begitulah.
Tanah. Ada juga pendapat yang mengatakan basuh dengan sabun tak apa. Tak. Muslimah dah. Satu salah kepada muslimah. Ada? Ada? Pasal saja tak sia. Dia. Ya. Dia itu saja kan? Itu saja. Dia masalah itu basuh. Sebenarnya kalau tak basuh pun tak apa, kalau lalu makan kena. Cuma basuh tu lebih senang hati masing-masing orang tu, lebih puas hati, lebih kita berasa bersih. Sebenarnya dengan sembelih tu saja sudah bersih. Ayam. Kita daging lembu pun misalnya kita lepas sembelih tu kita ambil kerak, kita nak makan lah. Boleh. Suci dah dari segi agama tu. Nak rayaknya. Orang kita ni kadang-kadang masalah suci, najis ni berat benar. Kadang-kadang kalau beragama ni jadi payah. Nak pergi mana-mana kena bawa kain suku, kain semaya dia panggil. Kan payah tu. Padahalnya mudah. Seluar ni pun boleh, apa-apanya. Tak payah bawa apa-apa. Boleh. Senang. Dia kena bawa kain, kena bawa piyah, kena bawa ni kelengkapan untuk sembahyang. Itu jadi susah. Orang perempuan pun jadi susah juga. Dia kena lagu mana? Dia kena kana. Pernah ada peristiwa, ada orang sebut dia sembahyang dia tak pakai kana. Geger. Betul. Itu pun satu hal juga. Padahal jadi payah. Kalau nak pergi mana-mana kan kena bawa kana. Padahalnya banyak lagi, luah lagi dalam perkara. Tak pakai kana, pakai keluma biasa boleh. Nampak kaki ada mazhab kata boleh. Tak ada apa. Nampak tangan tak apa. Pakai telekung biasa ni. Cuba kalau buat gitu kan senang. Tak payah susah. Tapi kalau kita kata kalau bawa kain kana tu lebih puas hati kan. Iyalah. Tu betul lah. Kalau kita bawa kain suku, mana tahu takut kain seluar ni yang kita pakai ni ngecik kau, kita pergi bilik air kau, gapo kau, memanglah molek bawa tu. Tapi jangan sampai mesti. Tengah-tengah ni memang cuci dah, ni pun cuci dah. Dia nak pakai tu lagi. Jadi susah. Janganlah sampai menyusahkan diri begitu. Tak selesa pakai kain. Masalah selesa tu soal lain. Seperti ayat tadi lah. Sebenarnya kalau nak makan boleh dah. Cuma kurang selesa. Itu bab lain. Biar apa hal kedudukan sebenar. Wallahu a'lam. Jadi, Musimi belakang ada ini. Okey. Tadi Ustaz kurang nak jumpa makin kan. Kalau pendapat orang kita macam basuh baju. Kalau tak singgah tak buat semaya. Masih dia tak senang. Itu pun pendapat juga. Kalau lagu tu maksud sirai, dia lagu mana? Dia kena curah air gitu kan, kena mengalir gitu. Hak kita duduk basuh dalam mesin tu kan, air lain-lain tu tak apa dah tu, memadai dah tu. Kalau lagu tu tak boleh pakai mesin. Hak mesin tu kena ambil waktu kena basuh suku pula. Jadi kan susah tu. Itu pun termasuk dalam bab ni menyusah. Tak perlu. Guna bilah dah. Jadi sebab kita kata tadi dalam masjid tadi kena kapet. Apa nak kan? Tak kena aku kapet tu setengah-setengah tu kapet tu lekat. Ataupun kapet tu besar sangat. Nak pikul buat pergi susah tu. Cuba kita pakai cara tadi. Cara tadi nak sirai lagu mana, nak mengalir air lagu mana cara tadi. Tidak mengalir tu. Tapi kalau kita pakai lagu tu kan mudah. Ambil waktu. Dan kena beringatlah nak bawa anak-anak pergi ke masjid tu, kena beringat pakai molek dulu. Jangan tak pakai jadi kecil jadi susah lah. Kena pakai molek dulu kalau nak buat pergi. Kalau tidak tak usah buat pergi lah. Jadi mengganggu. Paling tidak ada sebahagian orang tu jadi dia akan berasa tak sedap hati. Dia bekas kecil. Sebab tu kena beringat.
Walau bagaimanapun cara tadi sudah memadai dah. Hak maksud Imam Bukhari timbul air tu nak air lebih pada cukup dah tu. Ada kalanya kalau kecil tu sikit tak perlu sebanyak tu. Asalkan hilang bau dia hilang cukup. Basuh tempat tu cukup. Dan kita mop tu maknanya dia ambil air, ambil tu menyerap masuk dalam tu. Kita pergi buang, lepas tu ambil pula tu kira hilang dah lah. Nak syarat kalau bilah, kita panggil bilah dah. Sirat. Oh, lagu tu payah dah. Memang banyak kira. Kalau zaman dulu dia kain simple, reka gitu. Jalan ni kapek. Nak buat lagu mana kapek? Itu benda. Apa ni? Tak ada dah. Saya nak tanya. Ya. Dia seorang email Sungai lah. Dia biasa tu apa kita main judi macam judi nombor. Judi dia buat email dari sana. Tiga ikut. Dah. Ya. Saya nak tahu. Ini pun masalah bersih juga kan, bersih dalam mat nak. Masalah bersih. Dia kita kena cari hak lebih bersih. Jangan carilah lagu tu. Tapi kalau tak ada buat email sah. Cuma dari segi sah. Cuma dari segi pahala kurang. Itulah yang jadi lebih. Kalau gini lebih pahala, tidak sama semaya orang ni tidak sama, tu lagu tu lah. Jadi kita kena pilih. Dalam bab semaya ni pun perlu juga pilih. Itu makanan rohani kita. Ini Ustaz, dia tak ada di Surah Bangun ni kan. Dia tak ada email yang untuk musuh orang rasanya duduk lah. Dari mengepak Tuhan, jadi nanti pada usia umur tu dia tak ada email lah. Buat di masjid tu lah. Saya jadi dia atas masyarakat lah. Masyarakat tu lah kena cari yang terbaik untuk makanan rohani dia. Kalau makanan biasa ni pun kita tak say. Kalau hak tidak bertutup, tidak bertudung apa kita tak say. Hak ni pun dia kena lagu tu juga. Kena lagu tu. Macam mana soalan tu kita pasal melalui push up baru melalui body. Ada kawan saya tu dia mengaji dah push up tapi malah dia kena jadi kepala orang kampung tu. Jadi kepala baca Yasin 3 kali tu. Tu baca Yasin doa aja. Jadi dia tersepit. Nak pergi kan lah, dia pun pergi jugalah. Pergi kalau kadang-kadang. Jadi kepala juga malam tu macam mana? Walaupun dia tak suka pun. Saya tak orang asal ganti. Orang yang paling asal tak ada. Jadi dia ni kira bila kerja terpaksa. Kalau bagi saya lah tak boleh lah. Dia tak boleh. Dia benda salah. Tak boleh terlibat. Itulah cara yang baik. Tapi mungkin kalau dia ikhlas dengan Allah Subhanahu Taala, dia tak ada sebenarnya dia tidak suka, dia nak baiki juga cuma masyarakat dia tak ada nak payah lagi. Sebab tak adilah, sebab kecil tadi. Memanglah benda tu salah juga, tapi kita tak ada arah lah. Tapi kita nak baiki juga. Dia kena ada niat tu juga. Sekurang-kurang. Tak boleh sampai bila nak buat lagu tu, tahun depan gitu pula. Sampai bila hak moleknya dia royak terus selalu. Kalau dia tak boleh royak, bawa dia pergi panggil ustaz hak faham molek, pergi ngajar situ. Ataupun kalau tak boleh, ajak dia berapa orang hak mana-mana penting pergi ngaji. Tempat orang yang boleh faham molek benda-benda lagu ni. Jangan diteruskan. Hak semolek jangan kita terlibat lah. Sebab dosa terlibat. Walaupun kita kata ngaji baca Yasin dosa, dia bukan itulah bendanya, dia berkait dengan cerita lain lah pula. Cerita bid'ah lah pula tu. Kalau tu ya. Ya. Kita tak okey pada tanya macam apa nak jawab mana tu atas kepandaian kita lah. Atas kepandaian kita, kebijaksanaan kita lah. Sinilah kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kerah sangat. Tak kena cara, jadi orang jadi melenting. Tak boleh. Itulah tanggungjawab kita tu masing-masing tu kena pandai bawa. Jadi royak molek dengan baik, dengan mesra. Tu payah tu nak royak tu masing-masing kena buat lah. Tapi nak kata nak terus tak boleh.
Tak boleh. Kalau ada orang kata boleh tu dia tak ada asal, tak ada asas. Tak ada tempat bersandar. Ikut turun temurun gitu saja. Kalau nak tanya sebenar dalam agama ni ada ke buat lagu tu, tak ada. Tak ada buat lagu tu. Itu sajalah. Memang banyaklah benda-benda lagu tu dalam masyarakat. Tadi kita maklumkan depan di sini di Dewan Kastul di bawah tu. Di depan dan sepanjang bulan Ramadan dia tak asal. Teman-teman kalau sahabat-sahabat main di depan masih di sini, tapi Dewan Kastul di bawah. Awal Ramadan, sepanjang bulan Ramadan di tak asal. Ansar ni belum. Jadi nanti sama-sama kita